Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 2 sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang ketaatan malaikat. Salah satu tajuk dalam bahagian Aqidah pelajaran ke-12, ketaatan malaikat. Baik, dalam fikiran anak-anak semua, malaikat ni macam mana bentuk dia ni? Kita tak pernah nampak malaikat kan, tetapi ada orang bayangkan malaikat itu macam mana? Adakah dia macam ni? Banyak sayap kan? Adakah banyak sayap macam ni? Adakah macam ni? Ataupun dia kata daripada cahaya, macam ni ke? Kita tak tahu macam mana. Sebab kita pun tak pernah nampak malaikat. Jadi anak-anak sekalian, daripada hadis Rasulullah, cuma Rasulullah pernah ceritakan tentang sifat-sifat malaikat. Antaranya Nabi Muhammad pernah melihat Jibril ada 600 sayap. Maksud banyak lah kan. Jadi besar lah dia punya bentuk dia tu. Macam mana besar dia tu, Wallahualam, kita tak pernah tengok. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah tengok. Baik. Dan sebab itulah apabila kita cerita tentang malaikat, kita mesti percaya kepada malaikat walaupun kita tak pernah nampak. Sebab itulah maksudnya beriman. Jadi apakah maksud beriman kepada malaikat? Walaupun kita tak nampak, kita kena percaya dan juga yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah. Memang ada, walaupun kita tak nampak, memang ada. Yang mana malaikat diciptakan daripada cahaya dan mereka sentiasa taat dengan perintah Allah dan tak pernah melanggar larangannya. Itu adalah maksud beriman kepada malaikat. Maka siapa yang kata tak pernah tengok malaikat pun, takkan ada pula. Jadi kalau dia kata macam tu, maksudnya dia tak beriman dengan malaikat. Hati-hati, jangan cakap macam tu. Jangan percaya dengan begitu. Kerana orang beriman, orang yang Islam, wajib yakin ada malaikat. Baik. Dan seterusnya dalam Al-Quran, dalil naqli, iaitu dalil naqli apa? Dalil naqli ada dua dalil. Ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli adalah dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis, yang mana dua sumber utama Al-Quran dan juga hadis. Itu dua-dua ini adalah dalil naqli. Baik. Untuk dalam dalil naqli, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 177, bukti bahawa malaikat ni ada. Bukti bahawa malaikat ni ada dan kita wajib beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sadaqallahul azim. Dan maksudnya bukanlah kebaikan itu kalau kamu tengok pandang ke arah timur, timur ni baik. Pandang ke arah barat pula, orang yang dekat barat ni baik. Bukan kebaikan itu begitu, bukan begitu maksudnya. Tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, itu kebaikan yang sebenar. Seterusnya siapa pula? Yang beriman dengan hari akhirat. Lagi yang beriman dengan malaikat, yang beriman dengan kitab-kitab, dan yang beriman dengan Nabi, itu orang yang baik. Maksudnya kalau kita nak jadi orang baik, berimanlah dengan malaikat. Baik. Dan seterusnya apabila kita beriman dengan malaikat, kita mesti tahu nama dan tugas malaikat. Malaikat yang paling atas sekali, yang paling tinggi, iaitu yang ketua. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Bukan Jibril, Jibril. Sebut bagi betul tu, Jibril. Malaikat Jibril, tugas utama dia adalah sampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dia menerima wahyu. Siapa yang sampaikan? Malaikat Jibril yang sampaikan. Seterusnya malaikat yang kedua, malaikat Ridwan. Ada ramai kan kita punya kawan-kawan nama Ridwan kan. Jadi Ridwan ni nama malaikat. Yang tugas malaikat Ridwan adalah menjaga syurga. Ridwan. Jadi baguslah kan. Memang orang yang nama Ridwan ni memang muka-muka dia muka ahli syurga lah. Begitulah nampaknya. Baik. Dan seterusnya malaikat Malik. Malaikat Malik. Jadi Malik pun kita pun ramai orang nama Malik kan. Ni bukan KL gangster. Malik ini adalah nama malaikat yang tugasnya adalah menjaga neraka. Ni nampak gerun sikit. Malaikat Malik. Baik, dan seterusnya malaikat
Israel. Tak penuh kat situ. Malaikat Israel, kalau kita panggil malaikat Israel, kita teringat satu lagu, Bila Israel. Sebab apa? Malaikat Israel ni memang tugas dia mencabut nyawa, juga dikenali sebagai malakul maut, malaikat mati, kematian. Sebab apa? Malaikat Israel ini memang tugasnya mencabut nyawa manusia. Jadi mencabut nyawa segala makhluk-makhluk hidup. Jadi semua itu adalah tugas malaikat Israel. Dan seterusnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang membawa dan mengurus rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Ni kan malaikat tugas-tugas macam ni kan tugas orang suka kan. Sebab apa? Dia benda orang bagi rezeki pada orang lain. Sukalah orang tu. Sukalah dengan tugas-tugas macam tu. Jadi baik. Sebab tu kalau malaikat Mikail ini, banyak orang yang pakai nama Mikail. Orang Melayu pun ada pakai nama malaikat Mikail. Tetapi kalau anak-anak perasan, orang putih juga ada gunakan nama malaikat, iaitu Michael. Dah dengar Michael Jackson, apa lagi Michael, nama pemain bola sepak tu kan. Jadi itu adalah nama malaikat Mikail kalau dalam bahasa Arabnya. Baik, Israfil ini malaikat yang mana tugasnya meniup sangkakala. Apa sangkakala tu? Ni bentuk sangkakala tu ada dalam hadis, ada Rasulullah sebut dia seolah-olah seperti tanduk yang orang guna untuk tiup ketika di peperangan. Jadi itu begitulah maksudnya. Berdirinya bentuk tu begitulah, tapi tak adalah macam tu. Tak tahulah bentuk besar dia tu macam mana, bentuk yang lebih tepat macam mana, tetapi Rasulullah bagi perumpamaan sangkakala tu macam tu. Jadi ketika mana ditiup sangkakala ni? Ketika kiamat. 2 kali ditiup ketika kiamat, dan juga kali kedua ditiup ketika nak bangkitkan semua manusia. 2 kali ditiup. Jadi Israfil ni kerja dia 2 kali je lah. Jadi begitulah malaikat Israfil punya tugas. Dan seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini mencatat amalan kebaikan manusia. Kata ulama, malaikat Raqib ini ada di sebelah kanan bahu tu kan. Kita tengok bahu kita, itu malaikat Raqib berada di bahagian situ. Jadi itu sebenarnya kata ulama yang mana itu kedudukannya, tapi tugasnya adalah mencatat kebaikan manusia. Atid, malaikat yang mana yang mencatat keburukan manusia. Tadi Raqib, ini Atid. Dua-dua mencatat amalan, tetapi Atid ini mencatat amalan keburukan manusia. Ulama mengatakan bahawa dia mencatat amalan buruk. Dan malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dengan nun, jangan dengan huruf nga, bukan huruf Jawi nga, dengan huruf nun. Jangan tulis nga. Nga tu salah. Nga tu bukan. Munkar itu kemungkaran tu. Eja betul, mim nun. Baik. Munkar dan Nakir, dua malaikat yang mana tugas dua malaikat ini adalah menyoal orang yang telah meninggal dalam kubur. Dalam kubur tu datanglah 2 malaikat ni bawa dengan tongkatnya. Dia akan tanya, ma rabbuka? Selalu kan dengan soalan ni. Jadi orang yang beriman dapat jawapan soalan ini yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baik, kita review balik tugas-tugas malaikat. Daripada Jibril sampaikan wahyu, Ridwan jaga syurga, Malik jaga neraka, Israel mencabut nyawa, Mikail menguruskan rezeki, Israfil meniupkan sangkakala, Raqib mencatat amalan kebaikan, Atid mencatat amalan keburukan, Munkar Nakir menyoal orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada 10 juga malaikat? Tidak sama sekali. Malaikat ni banyak sangat dia punya jumlah dia. Wallahualam, berapa jumlah sebenar malaikat kita tak tahu. Memang banyak sangat jumlahnya. Dan tetapi 10 malaikat ini yang kita wajib tahu. Sebab nama-nama 10 malaikat ini ada dalam Al-Quran. Baik, seterusnya. Dan kalau kita tengok tugas-tugas lain malaikat, dah malaikat ada banyak kan, bukan 10 saja. Jadi malaikat banyak, apakah tugas-tugas malaikat yang lain? Malaikat tugas ni banyak lah. Antara tugas-tugas malaikat yang lain yang tak ada disebutkan tadi
Antaranya ada juga yang malaikat menanggung arash. Apa arash ni? Jadi arash ni kalau Ustaz senang ceritanya, kalau setiap raja ada mahligai dia. Mahligai tahu kan? Ada dia punya istana, mahligai dia. Kalau Allah ada arashnya. Baik. Itu adalah tugas malaikat, ada yang tanggung arash. Yang kedua, ada juga malaikat yang mendoakan kesejahteraan dan keampunan orang Islam. Ada tugas malaikat itu. Ada juga malaikat yang bertasbih kepada Allah, sentiasa bertasbih, sepanjang masa bertasbih. Itu adalah tugas malaikat. Ada tugas malaikat begitu. Ada juga malaikat yang menghamparkan sayap kepada orang berilmu. Dia cari orang berilmu. Kemudian dia nampak orang berilmu datang ke kuliah, datang ke sekolah, dia akan hamparkan sayap dia. Itu tugas malaikat ini. Ini dia punya tugas dia yang tu je. Dan ada juga malaikat yang mana kerja dia membisikkan kebaikan ke hati manusia. Jadi kalau kita tengok tugas malaikat ni dia lawan dengan tugas syaitan. Kan syaitan ni kan dia bisik keburukan. Dia suruh buat keburukan. Dia suruh orang bergaduh. Dia suruh orang buat perbuatan dosa. Tapi kalau malaikat ni dia bisikkan pula kebaikan. Kalau syaitan suruh keburukan, dia bisik pula kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita terasa nak tolong orang. Jadi itu adalah bisikan-bisikan daripada malaikat. Jadi semua tugas-tugas ni datang daripada mana ni sebenarnya? Siapa yang cerita? Mestilah daripada Al-Quran dan hadis, daripada dalil naqli. Dalil naqli Ustaz dah sebut dah tadi kan. Baik. Bagaimana pula perbezaan malaikat dan manusia? Mestilah ada bezanya. Daripada segi fizikal, contohnya manusia daripada tanah. Siapa yang daripada tanah? Nabi Adam dan seterusnya cucu cicit. Yang kita ni pun asalnya daripada tanah lah. Sebab Nabi Adam daripada tanah. Tapi malaikat daripada cahaya. Daripada cahaya, beza tu. Dicipta daripada cahaya. Manusia pula berjantina. Ada lelaki, ada perempuan. Tetapi malaikat tidak berjantina. Kalau kita nampak gambar ada perempuan ada sayap kan, orang kata dalam bahasa Inggeris itu angel kan. Jangan sama sekali percayalah dengan itu gambaran yang telah diceritakan oleh Barat. Bukan begitu malaikat. Malaikat dia tak ada jantina. Laki ke? Tak tahulah. Perempuan pun mestilah sama sekali tidak. Tetapi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain pernah menyerupai manusia. Siapa? Lelaki. Berjumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan keadaan menyerupai lelaki. Tak pernah lah Ustaz dengar cerita dia menyerupai perempuan, tak pernah. Dia akan menyerupai lelaki. Tetapi dia bukan lelaki ataupun perempuan, dia tak ada jantina. Dan beza dia lagi, manusia tak ada sayap. Lelaki ada sayap. Ni bukan cerita X-Men manusia ada sayap, tak. Manusia memang tak ada sayap, tetapi malaikat ada. Baik, dan seterusnya perbezaan malaikat dan manusia. Manusia itu ada nafsu dan malaikat tiada nafsu. Macam-macam lah nafsunya. Nafsu mengantuk, nafsu suka dengan perkara-perkara yang sonok, hiburan, dengan lagu, itu nafsu semua tu kan. Tapi malaikat tak ada benda-benda macam tu. Manusia juga makan dan minum, malaikat tetapi malaikat tidak makan dan tidak minum. Manusia akan mati. Umur 80, 70, 60 baru lahir, kadang-kadang dah mati. Tetapi malaikat dia tidak mati, tetapi akan mati juga, tetapi ketika kiamat sahaja. Takkan mati sampailah kiamat. Manusia sebelum kiamat pun tetap akan mati. Baik. Seterusnya perbezaan malaikat dan manusia daripada segi tanggungjawab. Manusia ni ada yang taat, ada yang lawan perintah Allah. Tetapi malaikat sifat dia sentiasa taat, tak pernah lawan. Manusia pula bila dia buat kebaikan, adalah pahala dia. Dan dia buat kejahatan, ingkar tadi tu kan, adalah dosa dia. Ada dia punya balasan-balasan dia. Tetapi malaikat tiada apa-apa pahala. Malaikat taat, sentiasa dengar perintah Allah, sentiasa berzikir, tetapi tiada pahala yang mereka dapat. Kerana itu tanggungjawab mereka, yang mana itu beza dia dengan kita. Baik. Dan seterusnya hikmah beriman kepada malaikat. Kalau anak-anak perasan, Ustaz bezakan dua warna dekat situ, warna hijau dan warna merah. Kenapa? Kerana Ustaz nak bagi tahu bahawa kalau nak ada soalan tentang hikmah, pastikan tulis jawapan penuh. Kalau anak-anak tulis hijau saja,
Tak cukup satu markah saja. Meningkat keimanan kepada Allah tak cukup. Pastikan penuh kerana dia ada markah yang kedua. Itu biasanya hikmah ada markah yang kedua, iaitu sambungan dia kerana menyedari kehebatan malaikat. Baik, itu adalah hikmah dia. Tambah keimanan kita kepada Allah kan. Apabila kita beriman dengan malaikat, kita tahu hebatnya malaikat ni, kita pun mengagumi kehebatan daripada ciptaan Allah. Dan yang kedua, menggalakkan supaya orang banyakkan amal soleh. Kerana kenapa? Ada malaikat yang catat amalan soleh kita. Itu adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, begitu juga orang yang takut nak melakukan kemungkaran sebab ada malaikat catat amalan buruk. Dan yang keempat, membentuk pribadi Muslim yang sejati. Sebab apa? Sebab kita nak mencontohi ketaatan malaikat. Malaikat ni tak pernah lawan suruhan Allah. Kita nak meniru perbuatan itu, kita pun nak ikut. Orang kata apa? Baik macam malaikat kan. Begitulah. Sentiasa taat dengan perintah Allah. Baik, seterusnya daripada apa kita punya pelajaran kita, Ustaz nak melatih kita sikit untuk buat soalan kebat. Dekat soalan kebat ni ada dalam buku, iaitu soalannya datang stimulus semua dia sedia maklum kan. Beriman kepada malaikat dapat mengawal anda menggunakan telefon pintar dengan bijak. Huraikan hujah anda. Dia nak suruh hujah. Maksudnya kita kena datangkan apa? Bukti untuk sokong dia. Bukti. Penting tu anak-anak. Datangkan bukti, iaitu kenapa benda tu betul. Kenapa? Kerana Ustaz pun bezakan 4 warna dekat situ kalau anak nak perasan juga. Kerana apa? Kerana 4 warna itu mewakili 4 markah. Jadi jangan tinggal satu pun supaya dapat markah penuh. Kalau yang pertama, isi. Ini kerana terdapat malaikat yang selalu memerhati kita. Kita nak sokong kan. Apabila kita beriman dengan malaikat, kita dapat kawal penggunaan telefon pintar dengan bijak. Kerana apa? Kerana terdapat malaikat selalu memerhati kita. Itu isi. Huraikan, kita panggil sebagai huraian. Menyebabkan kita rasa gerun. Dah malaikat memerhati kita, kita rasa apa? Kita rasa gerun untuk bertindak sewena-wena dengan telefon. Jadi huraian lengkap. Kita huraikan lagi. Ustaz datang kat sini Contohnya boleh macam-macam. Salah satu dia contohnya melayari laman web Lucah dan lain-lain. Jadi itu adalah kita punya jawapan kebat. Pastilah jangan tinggal kesimpulan dia. Kesimpulannya itu markah terakhir, kita mestilah membuat tindakan yang bijak ketika menggunakan telefon agar buku amalan banyak terisi dengan kebaikan. Sikit kan, tetapi itu yang sempurna. Dapatlah 4 markah kalau kita jawab begitu. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita kali ini. Diharapkan semua pelajar dapat mengambil manfaat, dapat ilmu ini dan amalkan. Beriman dengan malaikat dan taat dengan perintah Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.